Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bersedia lepaskan jawatan Menteri Besar Perak. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis, Aidil Akhbar untuk laporan berita tengah hari. Adun Cendering Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bersedia melepaskan jawatannya sebagai Menteri Besar Perak selepas Sultan Perak berkenan salah seorang adun untuk dilantik mengisi jawatan tersebut. Jelas beliau ketika ini kerajaan masih berjalan seperti biasa. Seperti biasa sehingga seorang daripada ahli Dewan Undangan Negeri dapat membuktikan beliau mempunyai mandat majoriti di dalam Dewan, dan apabila Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak yakin perkenankan mandat yang seseorang itu telah terima, tentunya saya akan meletakkan jawatan dan membenarkan transisi berjalan dengan baik. Beliau yang juga adun bercenderang berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan replika cek RM100,000 kepada 9 sekolah menengah persendirian Cina SUA di Ipoh. Ditanya mengenai kedudukan dua exco dari bersatu dalam pentadbiran Kerajaan Perak ketika ini, beliau berkata perkara itu akan dibincangkan selepas pembentukan kerajaan baharu. Ia dilihat perlu dibuat berdasarkan kepada kehendak parti seiring dengan keperluan rakyat. Bagi mengikuti situasi semasa politik di Perak, kita langsung ke Ipoh bersama Nur Ain Abu Bakar. Silakan Ain. Baik, untuk perkembangan semasa, perkembangan politik, situasi politik di negeri Perak setakat ini, keempat pemimpin parti dari DAP, UMNO, PKR dan juga Amanah telah selesai menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah antara pukul 10.40 pagi sehingga 12 hari tadi. UMNO diwakili oleh Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Datuk Sarani Mohamad, manakala Ketua DAP Perak Nga Komeng, Pengerusi PKR Perak Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak dan juga Pengerusi Amanah Negeri Datuk Asmuni Awi. Dan sebentar tadi Ahli Dewan Negara iaitu Datuk Seri Anwar Zaini memaklumkan keempat pemimpin berkenaan telah menyembah maklum mengenai pandangan mereka mengenai situasi politik di negeri ini kepada Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah, dan jelas beliau segala pandangan didengari, tetapi bukanlah tanggungjawab Sultan untuk mencampuri urusan parti mereka masing-masing. Dan tuanku juga menasihati keempat pemimpin parti ini agar mencari formula atau langkah terbaik untuk memastikan penubuhan kerajaan baru di negeri Perak. Dan beliau turut memberitahu tuanku juga berkenan untuk menerima menghadap Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada pukul 10 pagi esok. Dan kami juga difahamkan pada malam ini satu mesyuarat khas perhubungan parti akan diadakan oleh Parti UMNO, namun lokasi mesyuarat tersebut belum dipastikan lagi. Dan ketika ini juga kalau saya dapat katakan di hadapan Istana Kinta ketika ini juga sudah lengang, anggota polis juga sudah beredar, namun masih terdapat segelintir petugas media yang masih berada di sini untuk menyelesaikan tugasan mereka. Jadi saya kira setakat itu dulu langsung kami dari Istana Kinta ini untuk perkembangan semasa politik di negeri Perak. Kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Ain. Saudara, beralih ke perkembangan banjir di 3 negeri. Di Kelantan, 8 pusat pemindahan PPS ditutup hari ini menjadikan hanya 4 PPS yang masih beroperasi dengan melibatkan 145 orang. 2 PPS di Kota Baru ditutup selepas banjir pulih sepenuhnya ekoran cuaca panas sepanjang hari semalam. Di Pasir Putih hanya tinggal 2 PPS yang masih beroperasi setakat ini iaitu SK Kamil 3 yang menempatkan 20 penduduk dan SK Wakaf Raja 31 penduduk.
SK Kamil 3 menempatkan penduduk terjejas dari Dewan Kompleks Kamil yang ditutup ekoran ketiadaan bekalan air menyebabkan orang ramai sukar melakukan urusan harian. Sementara di Pasir Mas, kekal dengan 94 penduduk di 2 PPS. Banjir di Terengganu juga semakin pulih. 13 PPS di 4 daerah ditutup manakala penduduk terjejas banjir berkurangan kepada 1,378 orang berbanding 1,606 pada pukul 7 pagi tadi. Kini hanya tinggal 35 PPS yang masih dibuka membabitkan 348 keluarga. Di Pahang, setakat 12 tengah hari, jumlah PPS kekal 8 di 2 daerah iaitu Raub dan Pekan. 145 penduduk di Raub dipindahkan selepas kawasan rendah di daerah itu dinaiki air membabitkan 7 PPS. Sementara itu, Pekan kekal dengan 1 PPS dibuka di SK Seri Terentang yang menempatkan 5 penduduk daripada sebuah keluarga. Minat generasi muda perlu dipupuk untuk menceburi bidang teknikal terutamanya kejuruteraan. Malah jelas Perdana Menteri, penggunaan teknologi terkini pula akan mengubah imej 3D iaitu kotor, sukar dan bahaya kepada imej berprestij. Ini kerana profesion teknikal menuntut kesarjanaan ilmu dan kepakaran yang mendalam. Jelas Tan Sri Muhyiddin Yassin, berdasarkan trend masa depan ia menunjukkan bidang berkaitan teknologi akan mendapat permintaan tinggi. Justru kerajaan akan berusaha memperkukuh kualiti lulusan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET. Di peringkat yang lebih awal, para pelajar sekolah dan belia perlu digalakkan untuk menjadikan bidang-bidang ini sebagai pilihan kerjaya masa depan mereka, bukan sahaja demi memenuhi keperluan masa depan perindustrian negara, tetapi untuk melahirkan golongan profesion teknikal yang berdaya maju, selari dengan perkembangan global, terutamanya ledakan teknologi IR 4.0, peluang pekerjaan yang ditawarkan berkaitan jurusan STEM dan TVET sememangnya adalah amat cerah dan tidak seharusnya dilepaskan. Perdana Menteri memaklumkannya dalam perutusan khas sempena Hari Profesion Teknikal Negara HPTN 2020 yang bertemakan Masa Depan Adalah Kita. HPTN disambut pada Sabtu pertama bulan Disember setiap tahun sebagai tanda penghargaan dan pengiktirafan tertinggi negara kepada warga profesion teknikal di Malaysia. Sementara itu, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof menjelaskan HPTN 2020 adalah platform untuk para profesion teknikal berkongsi ilmu, kepakaran dan pengalaman serta memberi pendedahan bidang teknikal kepada masyarakat. Sambutannya juga sebagai simbolik bagi menghargai dan mengiktiraf warga profesion teknikal atau sumbangan dalam membangunkan negara. Yang penting ialah untuk membina semangat, minat supaya ramai lagi generasi kita akan terlibat dalam bidang teknikal. Sebab bagi kita bidang teknikal ini amat penting. Sebab kalau kita melihat negara maju, komposisi technical people ialah 60%, 40% adalah selainnya. Dan ini kita mengharapkan negara kita nanti akan dapat melahirkan engineers, technical people yang bukan saja mahir, knowledgeable, tapi yang mampu melahirkan sesuatu yang baru bukan saja untuk negara kita tapi untuk dipersembahkan di peringkat dunia. Bertemakan Masa Depan Adalah Kita, sambutan HPTN 2020 julung kali diadakan secara maya sepenuhnya bermula hari ini sehingga 30 Disember. Pelbagai aktiviti disusun, antaranya lebih 20 sesi webinar, anjuran agensi kerajaan, universiti dan badan profesional negara dan kuis teknikal. Orang ramai yang ingin menyertai boleh melayari laman web www.hptn.my dan media sosial HPTN.
Mayat seorang anggota pasukan gerakan AM PGA dan seorang pengawal keselamatan Sabah Sarawak Gas Pipeline SSGP Samling yang dikhawatiri lemas ditemukan semalam. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail yang mengesahkan kejadian itu memaklumkan mangsa anggota PGA Sarjan Simon Laja 47 tahun dan Sarjan Kemiang 50 tahun dipercayai dihanyutkan air sungai. Kedua-dua mereka dilaporkan hilang ketika menjalankan rondaan keselamatan di sekitar kawasan Sungai Melana, Long Kerangan, Baram. Mengulas lanjut katanya sebelum kejadian itu sekitar pukul 4 petang Khamis lalu, sepasukan terdiri daripada 7 anggota membuat rondaan di sekitar kawasan terbabit. Ketika melalui sungai yang cetek, berlaku kejadian kepala air yang menyebabkan mereka dihanyutkan air sungai. 5 daripadanya sempat menyelamatkan diri. 11 menara telekomunikasi di sepanjang laluan Jalan Sungai Koyan sehingga Lembah Bertam Cameron Highlands telah dinaik taraf daripada menggunakan teknologi Very Small Aperture Terminal VSAT kepada rangkaian gentian optik liputan 4G. Menurut kenyataan media Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, 9 daripadanya di kawasan Post Manson siap dibina pada Oktober 2019 telah dinaik taraf pada 5 November lalu. 4 Disember lalu, MCMC telah bertemu ketua masyarakat di Post Manson untuk mendapat maklum balas kualiti pengalaman selepas penambahbaikan serta mendapat maklum balas keperluan bagi kampung yang berdekatan. Penambahbaikan liputan dan kualiti perkhidmatan kepada 4G bagi kawasan Cameron Highlands giat ditingkatkan selaras Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Kemudahan telekomunikasi di perkampungan orang asli di negara ini sentiasa dipertingkat oleh MCMC bagi memastikan masyarakat orang asli, khususnya generasi muda, tidak ketinggalan dalam era digital. Ke arah komuniti, menjana ekonomi, bersama produk cita rasa Malaysia. Layari ik.my, marilah bersama layari ik.my. Let's click, let's layari ik.my. Kita berbelanja, let's click ik.my. Layari IKUD, shopping tak berhenti. Baru dari Rexona untuk bawa lengan sempurna. Ekstrak lemon dengan vitamin C dan E untuk pencerahan semula jadi. Anti kesan baju. Sempurna juga terdapat dalam Rexona Dry Serum. Layari ik.my, marilah bersama layari ik.my. Let's click, let's layari ik.my. Kita berbelanja, let's click ik.my. Let's click, layari IKUD, shopping tak berhenti. Ke arah komuniti, menjana ekonomi, bersama produk cita rasa Malaysia. Layari ik.my, marilah bersama layari ik.my. Let's click, let's layari ik.my. Kita berbelanja, let's click ik.my. Layari IKUD, shopping tak berhenti. Berita ekonomi. Duit akaun 1 KWSP akan digunakan sepenuhnya untuk membantu perniagaan yang terjejas demi kelangsungan hidup. Itu antara kenyataan pencarum KWSP yang ternyata bersyukur dan lega dengan kebenaran untuk memanfaatkan caruman mereka menerusi iSinar bagi kategori 1 yang layak secara automatik. Permohonan iSinar tergolong dalam kategori 1 melibatkan individu yang bekerja di sektor formal, bekerja sendiri, bekerja dalam sektor ekonomi gig serta sudah lama tidak mencarum. Selain itu, individu hilang pekerjaan, golongan yang diberi notis cuti tanpa gaji dan suri rumah juga berada dalam kategori berkenaan.
Bagi mereka yang bekerja sendiri, kemudahan tersebut diyakini dapat memulihkan operasi perniagaan. Duit yang diberikan itu akan dapat kami gunakan sebaiknya untuk membantu perniagaan kami yang terkesan, dan juga kita dapat menambah modal pusingan untuk perniagaan, mungkin juga memasuki bidang yang baru yang lebih memberuntungkan di saat dan ketika ini demi kelangsungan hidup. Macam saya yang lepas tak ada kerja ni, jadi saya buat bakery dekat rumah lah. Kemudian bila saya buat produk-produk tu, saya hantar ke rumah-rumah customer tu, memang banyak perlukan duit modal lah untuk perniagaan ni. Golongan suri rumah pula menarik nafas lega kerana dapat membantu meringankan beban keluarga. Sebelum ni memang bekerja, tapi sekarang ni dah tak kerja. Dah 5 tahun dah lah saya jadi suri rumah. So saya memang rasa bersyukur sangatlah bila KWSP bagi kita bawa keluar duit. So saya boleh tolong bantu suami saya lah untuk perbelanjaan family kan. Nah, ni sebenarnya banyak membantu. Walaupun saya suri rumah, saya ada tanggungan ibu bapa saya dengan anak lagi. Dan suami saya ni ada pemotongan gaji kerana situasi COVID ni. So dengan dia pun ada banyak hutang kan, nak bayar hutang semua. So family memang tight lah. So dengan iSinar ni bolehlah kita run hidup kami sikit ni tanpa banyak masalah. Selain itu, kemudahan tersebut memberi harapan baharu kepada individu yang hilang punca pendapatan. Saya telah ditambahkan kerja semasa COVID, so income saya memang drop drastically. So apabila KWSP buat iSinar, memang bagus untuk I. Saya boleh dapat keluarkan duit untuk tampung hidup sebelum saya dapat kerja baru. Semua ahli kategori 1 yang layak akan diberikan kelulusan secara automatik. Bagaimanapun, ahli perlu membuat permohonan secara dalam talian bermula 21 Disember ini. Permohonan iSinar di bawah kategori 2 pula melibatkan individu yang mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% sejak Mac tahun ini. Kurangnya dapat meringankan sikit beban yang semua rakyat Malaysia tanggung sekarang ni. Duit tu, amount tu sangat-sangat membantu untuk mereka yang tak ada kerja, diberhentikan kerja atau suri rumah. Memang memerlukanlah untuk kelangsungan hidup 2021, untuk bayar rumah, untuk bayar kereta, untuk makan anak-anak. So sangat membantulah untuk kami rakyat biasa ni. Sementara itu, majikan yang terjejas berpandangan dokumen sokongan yang diperlukan KWSP tidak membebankan dan mudah disediakan pekerjanya yang memohon iSinar. Ini sedikit tak banyak dapat membantu kami untuk kembali pulih seperti biasa, dan juga pada masa yang sama saya boleh memastikan yang anak-anak buah saya kerjanya terjamin di mana pada zaman sekarang ini amat sukar untuk kita mengekalkan pekerja, tapi alhamdulillah dengan bantuan ini saya akan dapat mengekalkan dua mereka yang setia bersama saya. Terima kasih. Permohonan bagi bantuan kategori 2 iSinar bermula 11 Januari tahun hadapan. 16 maut apabila bas terjatuh dari jejampat. Di mana paparannya seketika nanti. Layari IKTV.my. Marilah bersama layari IKTV.my. Let's layari IKTV.my. Kita berbelanja. Let's click IKTV.my. Let's click. Layari IKUD, shopping tak berhenti. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali.
Kami kais pagi makan pagi sekarang lah. Bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Ke arah komuniti, menjana ekonomi, bersama produk cita rasa Malaysia. Layari ikpd.my, marilah bersama layari ikpd.my. Let's click, let's layari ikpd.my. Kita berbelanja, let's click ikpd.my. Layari IKUD, shopping tak berhenti. Layari ikpd.my, marilah bersama layari ikpd.my. Let's click, let's layari ikpd.my. Kita berbelanja, let's click ikpd.my. Let's click. Layari IKUD, shopping tak berhenti. Beralih ke luar negara, banjir di selatan Thailand kini meragut 11 nyawa manakala 2 lagi hilang. Nakhon Si Thammarat merupakan wilayah paling teruk terjejas. Hujan lebat berterusan sejak minggu lepas menyebabkan 9 wilayah di selatan Thailand iaitu Surat Thani, Patalung, Trang, Songkhla, Patani, Narathiwat, Satun, Yala dan Nakhon Si Thammarat telah dilanda banjir. Gubernur Nakhon Si Thammarat Kraison Wisitwong berkata kesemua 23 daerah telah dilanda banjir dan lebih 184,000 keluarga terjejas. Walaupun hujan sudah berhenti dan air banjir surut, namun terdapat beberapa daerah masih ditenggelami air. Kemusnahan akibat banjir kali ini juga amat teruk. 11 dilaporkan maut termasuk seorang ibu berusia 27 tahun dan anak lelakinya berusia 5 tahun selepas perahu yang dinaiki terbalik akibat arus deras di Prapom. Usaha mencari dan menyelamat diteruskan untuk mengesan 2 mangsa yang masih hilang. Di Brazil, sekurang-kurangnya 16 maut apabila bas terjunam dari jejambat berketinggian 20 meter. Tragedi dilaporkan berlaku akibat kegagalan brek. Kemalangan berlaku di Bandar Joao Malvade itu turut menyebabkan 27 lagi cedera. Berdasarkan visual yang diambil pihak bomba, bas berkenaan rosak teruk selepas terjatuh dari jejambat. Pemandu bas dikatakan hilang kawalan selepas brek tidak berfungsi. 6 orang berjaya keluar daripada bas sebelum ia terjunam, termasuklah pemandu. Pada 25 November lepas, satu kemalangan turut melibatkan bas apabila bertembung dengan truk menyebabkan 41 orang maut. Menurut Kementerian Pengangkutan, dalam tempoh 2015 dan 2019, dianggarkan 30,000 orang maut dalam kemalangan jalan raya di Brazil. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO ambil perhatian berhubung persepsi bahawa pandemik COVID-19 berakhir. Malah kemunculan vaksin juga bukan penyelesaian mutlak untuk memusnahkan coronavirus. Justru sekali lagi Ketua Pengarahnya Tedros Adhanom Ghebreyesus mengingatkan komuniti dunia agar tidak mudah berpuas hati dengan penemuan vaksin. Everyone from Geneva WHO headquarters. Progress on vaccines gives us all a lift, and we can now start to see the light at the end of the tunnel. However, WHO is concerned that there is a growing perception that the pandemic is over. The truth is that at present, many places are witnessing very high transmission of the virus. Tambah beliau, banyak negara menyaksikan penularan jangkitan baharu yang begitu ketara sekaligus memberi tekanan kepada hospital, unit rawatan rapi dan pekerja kesihatan. Kes COVID-19 global kini melepasi angka 65 juta orang dengan 1.5 juta kematian. Pengarah Eksekutif Kecemasan WHO, Michael Ryan pula menyebut vaksin tidak bermaksud COVID-19 akan menjadi sifar. Ketika ini terdapat 51 vaksin sedang diuji terhadap manusia, 13 daripadanya sudah sampai ke peringkat akhir ujian. Terdapat 163 vaksin lagi sedang dibangunkan di makmal.
Sukan. Harga jersey pun boleh mencecah ratusan ribu dolar. Apatah lagi jika ia pernah dimiliki oleh seseorang yang berprofil tinggi seperti legenda bola keranjang dunia Michael Jordan. Official NBA game. Dalam satu acara lelongan di California, jersey rasminya yang diterima pada hari dia menandatangani kontrak bersama pasukan Chicago Bulls pada tahun 1984 dijual dengan harga $320,000. Ia merupakan harga tertinggi yang pernah dibayar untuk jersey Jordan. Sementara itu, jersey putih bernombor 7 yang dipakai oleh bekas quarterback Liga Bola Sepak Kebangsaan Amerika Syarikat NFL Colin Kaepernick pada tahun 2011 dijual dengan harga $128,000. Ia merupakan jersey kemunculan pertamanya bersama San Francisco 49ers, menjadikannya jersey NFL yang paling mahal dijual dalam acara lelongan. Kaepernick telah menjadi salah satu tokoh sukan yang paling menonjol dan kontroversi di Amerika. Turut mendapat sambutan jersey bola keranjang yang dipakai oleh bekas Presiden Amerika Barack Obama ketika tahun akhirnya di sekolah tinggi di Hawaii pada tahun 1979. Ia terjual pada harga $192,000, rekod baru untuk jersey bagi sekolah tinggi. Sukan Formula One, Lewis Hamilton yang dijangkiti COVID-19 minggu ini kemungkinan besar terpaksa melupakan perlumbaan penutup musim di Abu Dhabi minggu depan. Menurut Ketua Pasukan Mercedes, Toto Wolff, juara dunia 7 kali itu memerlukan rawatan dan rehat secukupnya sebelum dibenarkan berlumba kembali. Hamilton memenangi Grand Prix Bahrain hujung minggu lalu dan diketepikan untuk GP Sakhir esok selepas mengalami gejala ringan Isnin lalu. Ia merupakan kali pertama dalam kerjanya tidak dapat muncul pada hari perlumbaan sejak penampilan pertama di Australia pada 2007. Pelumba 35 tahun itu kini menjalani pengasingan selama 10 hari. Bagi saingan di Sakhir, Mercedes telah meletakkan pemandu muda George Russell sebagai pengganti Hamilton. Russell menunjukkan prestasi baik apabila berjaya mengatasi Valtteri Bottas untuk mencatat masa terpantas ketika sesi latihan awal. Hamilton adalah pemandu ketiga tahun ini terlepas perlumbaan akibat COVID-19 selepas gandingan pasukan Racing Point, Sergio Perez dan Lance Stroll. Saudara, berita tengah hari edisi 5 Disember 2020 berakhir di sini. Terus amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Nurul Alis mengucapkan Assalamualaikum dan salam hormat.